أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء خاصة هذا الكورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar, penonton yang dirahmati Allah, di pagi berbahagia, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala oleh kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita selaku hamba, selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan tidak lupa kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur yang mengadakan upacara pagi Ramadan. Dan pada pagi ini bersama-sama kita untuk berkongsi, saya dan juga sidang pendengar dan juga penonton yang dirahmati Allah, supaya kita sama-sama menjalani kehidupan yang masih ada, yang Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Dan kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, pada pagi Ramadan hari ini lebih kurang 20 Ramadan. Kita sama-sama telah berada di dalam bulan puasa. Kalau kita tengok kepada beberapa kawan-kawan kita ataupun saudara kita yang tak sempat bersama-sama dengan kita berada di dalam bulan Ramadan, dan juga ada beberapa golongan manusia yang Allah Ta'ala beri peluang ke dia, sekitar 2, 3, 4 hari Allah Ta'ala ambil nyawa dia, tidak boleh bersama-sama kita sehingga akhir bulan Ramadan. Maka pada pagi ini sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita mari berkongsi beberapa ilmu, kita menasihati di antara satu sama lain, dan khususnya kita berada di dalam dunia yang penuh dengan ujian, penuh dengan penyakit. Di tempat kita khususnya di negara ni, berapa banyak penyakit yang Allah Ta'ala nak menguji kita selaku rakyat di menara ataupun di seluruh negeri Thailand ataupun di seluruh negeri yang berada di dalam dunia ni, untuk sama-sama kita lebih beriman dengan Allah Ta'ala dan juga berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kepada penyakit corona ni luar biasa. Penyakit corona ataupun COVID-19, jangkit yang disebar ataupun tersebar di tempat kita ni, kadang-kadang boleh menjadi hikmah bagi kita selaku hamba Allah Ta'ala. Kalau kita tengok sebelum daripada Allah Ta'ala nak uji dengan penyakit ni, manusia pakat lalai belaka. Manusia ni kadang-kadang buku semaya, puasa, baca Quran, sedekah dia, senyum dia, kebaikan dia abai. Dia lupa, dia galik, dia lalai. Apabila Allah Ta'ala uji dengan corona, dengan COVID-19, dia bergaduh berasa kata nak buat amal. Hak tak semaya di masjid berasa nak semaya di masjid. Hak tak biasa sedekah berasa kata nak sedekah. Setengah daripada hamba Allah Ta'ala yang cerdik dan yang bijak, sempat mereka kembali ke jalan Allah Ta'ala dan memikirkan tentang hikmah ujian yang Allah Ta'ala uji manusia ni, dan kembali dia kepada jalan Allah Ta'ala. Daripada tak biasa baca Quran, baca Quran. Daripada tak biasa semaya di masjid, kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, cuba kita tengok peluang
okat yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan penyakit. Kerajaan pun tak siwi kita semaya di masjid. Khususnya solat tarawih ataupun semaya Jumaat. Ataupun semaya yang kita pakat-pakat duk tunggu-tunggu. Kita puasa ni kita pakat nak raya belaka. Walaupun semaya Idul Fitri ni semaya sunat muakkadah tapi pakat nak semaya belaka. Oleh kerana beberapa golongan manusia yang orang panggil duk tunggu-tunggu ketiba hari raya Idul Fitri ni, berapa ramai manusia yang suka orang panggil berhimpun di satu tempat untuk mendengar khutbah-khutbah hari raya. Tapi insya-Allah kita pakat-pakat doa ada tidak beberapa hari lagi di bulan Ramadan supaya Allah Ta'ala mengangkat bala ataupun penyakit yang ada di atas muka bumi ni, boleh sama-sama kita kembali bersama-sama semaya berjamaah di padai ataupun di masjid-masjid. Kita mentakbir apabila datangnya anak bulan Syawal. Tapi kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, sebelum daripada kita nak sapa bulan Syawal ni, kita mari nak bincang kongsi tentang kelebihan bulan Ramadan. Oleh kerana manusia ni, Nabi kata apabila datangnya bulan Ramadan, diberi peluang kepada manusia. Yang pertamanya, dibuka pintu-pintu syurga. Yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka. Kalau kita dengar pintu-pintu ni jamak daripada satu pintu. Kita sedia maklum bahawasanya syurga ni bukanlah satu darajat sahaja. Kadang-kadang bukan satu pintu sahaja, seperti juga dengan neraka. Apabila datangnya bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala kasih kepada kita selaku hamba, khususnya umat Nabi SAW, Allah Ta'ala buka seluah-luahnya pintu syurga dan Allah Ta'ala katuk rapat cik neraka Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala membelenggu ke iblis laknatullahi alaih yang suka menggoda kita selaku cucu anak adik. Kaum muslimin pendengar, penonton yang dirahmati Allah, kalau kita tengok pada hadis Nabi yang Nabi kata beri peluang kepada manusia, Allah Ta'ala kasih kepada kita buka pintu syurga, tutup pintu neraka, dibelenggu ke iblis laknatullahi alaih. Untuk nak mengampunkan dosa kita. Bulan Ramadan bulan maghfirah. Bulan Ramadan dibuka ke pintu-pintu syurga. Bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Bulan Ramadan juga diikat ataupun dibelenggu ke iblis laknatullahi alaih untuk menggoda kita dalam kita nak memperabdikan diri kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Di mana manusia yang sebelum daripada bulan puasa nak mari, hati dia gementar, hati dia gedebar untuk tibanya bulan Ramadan dan dia berebut-rebut membuat benda kebaikan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, duka citanya kita apabila kita tengok beberapa golongan manusia yang sebelum daripada bulan Ramadan ni, pekerjaan dia tidak sibuklah mana. Kadang-kadang datangnya bulan Ramadan, sibuk dia. Sibuk siapa kata dia nak baca Quran. Yang kedua, sibuk siapa kata dia nak salat tarawih. Dia sibuk dia siapa kata dia nak berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia sibuk dengan kerjaan dia siapa tak dia nak bersedekah. Di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, kalau kita tengok amalan ataupun pekerjaan di zaman Nabi SAW khususnya, Nabi mengajar kita, menggemarkan kita selaku ummah. Yang pertamanya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Quran. Manusia ni, kalau berada dalam bulan Ramadan ni, belum lagi mereka kembali kepada Quran, kita minta doa banyak supaya mereka dijadikan ahli Quran. Tak kira saya ataupun sidang penonton yang dirahmati Allah, masa yang kita ada lebih kurang 10 ataupun 9 hari Ramadan ni, marilah sama-sama kita berebut membuat kebaikan dan juga kembali kepada Allah Ta'ala melalui Quran dia. Yang pertama, amalan ataupun pekerjaan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, saya ingin berpesan sama ada saya sendiri dan juga penonton yang dirahmati Allah, kita kena kembali kepada Allah Ta'ala melalui Quran dia. Kita kena banyak baca Quran dan kita kena banyak dengar Quran. Kalau kita tak pandai, kita diri cari orang pandai baca Quran. Kita duduk belakang dia, semaya tarawih belakang dia, qiyamul lail sebelum pada kita nak bersahur. Dan kita dengar Quran supaya Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala kepada orang baca dan juga orang dengar. Yang lebih besarnya Quran ni bukan sekadar hanya membaca dan juga bukan sekadar hanya mendengar sahaja. Bahkan Quran ni untuk kita lebih memahami dan juga kita mengikuti jejak langkah Quran dan juga jejak langkah Nabi SAW.
Ini yang pertama. Satu pekerjaan yang besar bagi kita dan sidang penonton yang dirahmati Allah. Kalau sekiranya kita ada saing-saing dan saudara mara kita, waris-waris kita yang belum lagi membuka ataupun membaca Quran, kita seru dia. Dan supaya dia klik kepada Quran. Oleh kerana bulan Ramadan ni bulan yang diturun ke Quran. Dan jumlatan wahidah fil lauhil mahfuz. Dan juga dinakal, dipindah kepada Baitul Izzah. Untuk gapo? Untuk diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, mendidik kita, menterbiah kita, membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Dan ketelak Quran ni tak ada dah. Dan ketelak Quran ni satu orang panggil kata perlembagaan Islam untuk membentuk manusia lebih baik dan juga menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Jauh daripada benda-benda syirik, dan benda-benda khurafat, dan juga benda-benda yang dipercayai bukan datanya daripada Quran. Waliyazubillah min dzalik. Ini yang pertama. Dan kita kena faham kata bulan Ramadan ni, dan kita kena lebih mendalami Al-Quranul Karim. Dan bukan kata bulan puasa saja kita baca Quran dak. Dan bulan kalau bukan bulan puasa pun kita kena baca belaka Quran tu. Nah, tapi apabila tibanya bulan Ramadan, kalau kita tengok perangai ataupun pekerjaan para-para orang alim, orang hak faham agama ni, dia pakat berebut nak khatam Quran tu lebih pada 2-3 kali belaka. Dan khususnya orang tak mana ni, dia dengar boleh khatam sekali dalam seumur hidup dia pun tak apa dah. Nah, tak ada kena bertewah dengan orang pandai pun tak apa. Tapi dia kena orang panggil kacel lah. Dia kena ngaji, kena mempelajari Al-Quran di masa bulan Ramadan, dan bulan madrasah sekolah untuk nak membentuk manusia kembali kepada Quran. Daripada tak pandai baca, dia kena kokoh ajar, belajar, pandai baca. Dan apabila dia pandai baca, dia kena rajin ngaji pasal dengar tafsir, faham Quran kata. Dan oleh kerana Quran ni ngaji saja, dengar saja tak faham pun dia jadi masalah juga. Nah, dia kena ngaji, dia kena baca, dia kena faham, lepas tu dia kena patibak insya-Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah. Satu pekerjaan yang amat kata besar yang Nabi nak menggemar kita selaku umat sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah Taala. Dan satu perbuatan yang Nabi pesan berapa banyak hadis di dalam kitab-kitab hadis. Dan hak kita nak petiknya pada pagi ni, pagi yang berbahagia dalam program kita pagi Ramadan, iaitu as-sadaqah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqah tudfi'u al-khati'ah kama tudfi'u al-ma' an-nar. Wa salatul rajul fi jawfil lail. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Satu kerata hadis untuk nak mendidik kita, untuk nak memberi pahami kepada kita dan juga nak menggalakkan kita di dalam bulan Ramadan. Hadis ni hadis yang bersangkut paut dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Sedang pendengar yang dirahmati Allah. As-sadaqah ni, ulama ataupun para-para alim ilmu pakat duk kecek belaka bab sedekah di dalam bulan Ramadan ni. Oleh kerana sedekah ni salah satu sebab untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah juga boleh melepaskan kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dengan sedekah juga boleh menggugurkan segala amalan-amalan dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan sebelum daripada tibanya bulan Ramadan al-Mubarak. Dan bukan kata tamadamai ni buku sedekah ni. Oleh kerana Nabi sendiri pun menggemarkan kita selaku ummah. Dan dia bersabda di dalam hadis dia kata sedekah-sedekah ni boleh menggugurkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Tudfi'u al-khati'ah. Kita buat salah gapo, kita manusia tidak terlepas daripada membuat kesalahan. Khususnya di sana beberapa manusia yang Allah Ta'ala wi peluang ke dia di dalam bulan Ramadan, bulan maghfirah untuk nak mengampunkan dosa-dosa dia, tapi dia masih lagi lalai tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Bulan puasa bagi dia serupa dengan bulan-bulan biasa. Bulan puasa bagi dia tidak ada tarawih. Bulan puasa bagi dia tidak ada zikrullah. Bulan puasa bagi dia tidak ada tilawah. Bulan puasa bagi dia tidak ada sedekah. Bulan puasa bagi dia ni tidak ada maghfirah waliyazubillah min zalik. Salah satu golongan manusia yang Allah Ta'ala akan humban dia masuk di dalam neraka, iaitu apabila datangnya bulan keampunan, tapi dia masih lagi tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyazubillah min zalik. Dan kita minta jauh
daripada golongan manusia yang Nabi kata datangnya boleh keampunan tapi dia masih lagi tidak mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Ini satu golongan manusia. Seperti saya katakan, kita manusia, di sana golongan manusia yang Allah Ta'ala bui ibu bapa bersama dengan mereka, mak ayah dia ada lagi, tapi masih lagi tidak suka membuat kebaikan kepada ibu dan bapa dia. Wah hidup balah dengan ayah dia, wah hidup balah dengan mak dia, dengan ibu dia. Kadang-kadang derhaka dengan kedua ibu bapa. Allah Ta'ala orang panggil uji dia sampai setengah daripada manusia yang tidak sempat nak minta maaf dengan kedua ibu bapa dia. Tapi masih lagi ada peluang, iaitu bulan Ramadan, boleh dia kembali teringat kepada mak pak dia, aku ni. Kalau masa duduk atas dunia hari tu, ataupun masih lagi hidup, Allah Ta'ala wi nyawa, ibu bapa aku tak ada dah, kembali kelik kepada alam barzah belaka dah, mati duduk dalam kubur belaka dah. Ketika mereka hidup, aku tidak pernah membuat kebaikan kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala masih lagi sayang kat aku, sipai nyawa aku, wi peluang aku berada di dalam bulan Ramadan, memperbanyak ke istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa satu doa, saya akan ajar sidang penonton yang dirahmati Allah. Kita kena doa sama setiap kita semaya dan juga di pagi hari sebelum daripada kita nak semaya subuh. Kalau di bulan-bulan biasa ataupun sebelum daripada kita nak bersahur di bulan Ramadan ni, kita munajat dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran dia, ud'uni astajib lakum. Apabila kamu minta dengan aku akan terima doa kamu. Sebab itulah kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, pintu taubah buka berluas-luas untuk kita selaku hamba yang suka buat silap, khususnya di bulan Ramadan. Supaya saya kecek saning lah. Beberapa manusia kadang-kadang tak ada buat baik kepada kedua ibu bapa dia, sampai ke kedua ibu bapa dia bawa nyawa mati. Tapi dia masih lagi hidup. Boleh dia bermunajat kepada Allah Ta'ala sebelum pada nak sahur, semaya sunat, qiyam 2 rakaat. Ambil jadah betul dengan kiblat molek. Doa dengan Allah Ta'ala satu doa yang mana kita mesti berdoa, iaitu Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Hey ya Allah, kamu berikanlah kami rezeki taubat yang nasuha sebelum daripada kami mati. Ini satu doa yang Nabi ajar kita. Untuk kita ni jangan lupa, oleh kerana pintu taubah sentiasa dibuka untuk orang-orang yang suka kembali dan juga minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Hadis yang saya baca mula-mula saat ni, yang mana bersakut dengan bulan Ramadan ni, Nabi kata sedekah ni adalah satu pekerjaan yang amat besar di dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya saya rakyat kata sedekah boleh melepaskan kita daripada api neraka. Dan yang kedua, sedekah juga boleh menggugurkan segala dosa-dosa kita. Dan juga sedekah juga anak kunci untuk kita masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Oleh kerana Nabi bersabda dalam hadis dia seperti saya rakyat saat ni, dia boleh menggugurkan dosa-dosa seperti mana api memadamkan, seperti mana air memadamkan api. Kama tutfi'u al-ma' an-nar. Seperti mana air boleh memadamkan api. Ini sedekah. Satu pekerjaan yang besar. Dan juga Nabi kata, as-sallu fi jawfil lail. Semaya pada tengah-tengah malam. Seperti kita ada bulan puasa ni, kadang-kadang kita salat tarawih. Setengah ulama kata dimasukkan di dalam qiyamul lail. Kita semaya malam, kita bersama-sama mendirikan semaya, kita mendengar baca Al-Quran. Selepas pada tu kita mendengar tazkirah. Kita membentai muzakarah ilmu-ilmu Allah Ta'ala supaya kita lebih menjadi manusia yang lebih baik dan juga kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah hadis ni Nabi SAW nak menggemarkan kita selaku ummah. Kita kena di dalam bulan puasa, yang pertamanya mendalami Quran. Memperbanyakkan Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti mana hadis Nabi SAW, kita kena memperbanyakkan sedekah. Ingat kaum muslimin penonton yang dirahmati Allah, as-sadaqah satu sebab untuk kita masuk syurga. Saya ulas sekali lagi. Dan juga as-sadaqah boleh menggugurkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan sedekah juga kita boleh melepasi ujian api neraka Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sidang pendengar, marilah sama-sama kita memahami agama Islam dengan satu kisah. Kalau kita tengok satu ayat, jangan kita berduka cita dalam kita nak membawa
ilmu ataupun menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga kita, saing-saing kita, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dan oleh kerana kalau kita tengok Nabi SAW, dia cinta sekali dengan Abi Talib. Dan pak dara dia tak ada dah. Dan Abi Talib ni salah seorang orang yang mendifak Nabi. Dia menjadi benteng kepada Nabi dalam nak membawa agama Allah Ta'ala. Sedangkan Abi Talib ni dia bukan Islam. Ketika dia duduk dengan Nabi ni, Nabi anak saudara dia. Dia pak darah Nabi. Tapi Nabi beragama Islam dan membawa syiar al-Islam. Tapi Abi Talib ketika itu bersama-sama dengan kelompok ataupun pembesar-pembesar Quraisy. Nabi SAW boleh banyak perlindungi selepas daripada Allah Ta'ala, iaitu melalui Abi Talib. Pak darah dia sendiri. Setiap orang ni kalau nak maki, nak murih, nak godeh, nak pukul Nabi ni, Abi Talib orang difak dia, orang jaga dia, orang menyembelihkan Nabi SAW. Walaupun dia tidak beragama Islam. Jadi Nabi SAW ni tak ada dah. Di zaman Nabi ketika dia bawa dakwah Islam ni, di kota Mekah ni, dia kasih benar kepada pak dara ya Abi Talib. Waktu Nabi ni dia cita-cita sama. Dia duduk niat, duduk doa supaya Allah Ta'ala memberi hidayah al-Islam, hidayah at-taufiq kepada pak dara dia iaitu Abi Talib. Sedang pendengar yang dirahmati Allah. Khulasahnya, di akhir-akhir nyawa Abi Talib, ketika Allah Ta'ala nak cabut, ketika dia duduk di atas katil dia, Nabi pergi suruh mengucap, Ya Abi Talib, hei pak daraku, mengatakanlah la ilaha illallah. Datangnya Abu Jahal, Umayyah dan beberapa kelompok pembesar-pembesar Quraisy. Pakat ada rakyat kata, mu nak tinggal ke? Millatu Abdul Muttalib. Millatu Abdul Muttalib ni adalah agama menyembah berhala, percaya kepada benda-benda syirik, benda-benda khurafat. Seperti mana kalau kita mengaji sejarah kaum musyrikin Mekah ni, kita sedia maklum kata mereka itu suka mereka-reka ataupun mencipta berhala-berhala bermacam-macam peseng, bermacam-macam jenis untuk mereka memperabdikan diri selain daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW ni wayak pula kepada pak dara dia dan suruh mengucap. Sedihnya Nabi SAW, besarnya hemah Nabi, kasihnya Nabi kepada pak dara dia, dan untuk dia bersama-sama dengan Nabi di dalam syurga, supaya dia berkata dengan satu kalimah sebelum daripada dia nak meninggalkan dunia, iaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi masih juga apabila pembesar-pembesar Quraisy menyekat tak sewi pak dara Nabi Abi Talib mengucap dua kalimah syahadah, seteriknya Allah Ta'ala tidak mengizinkan hidayah taufik kepada pak dara Nabi Abi Talib. Dia menghembuskan nafas yang terakhir meninggalkan dunia ni dengan dia berpegang dengan agama Abdul Muttalib, bukan daripada agama al-Islam. Nabi SAW sedang pendengar yang dirahmati Allah, duka cita dia. Kasih kepada pak dara yang selalu duk bela dia, duk difak dia, duk doa sama, ya Allah berilah hidayah kepada pak dara aku ni. Walaupun dia bukan orang Islam pun dia duk bela Nabi sama. Kalau kita tengok perangai dia tu, perbuatan dia, menjaga Nabi, membela Nabi tu, boleh dia nak masuk di dalam agama Islam. Tapi kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, kisah ni untuk menggemarkan kita selaku ummah. Contoh teladan daripada Nabi SAW. Nabi sendiri apabila cita-cita nak memberi hidayah kepada seseorang, khususnya pak dara dia sendiri, kita kena tahu kata Nabi ni dia kasih belaka, hamba ataupun umat dia ni dia kasih belaka. Tapi pak dara dia Abu Talib ni ataupun Abi Talib, dia lebih kasih secara khususnya. Dia lebih sayang secara khususnya. Oleh kerana dia dijaga oleh pak dara dia Abi Talib dan dilindungi dan juga dibela oleh pak dara dia. Tapi akhirnya pak dara dia mati, tidak membawa dua kalimah syahadah, tidak boleh mengucap dan juga tidak berpegang dengan agama Islam. Sedih Nabi. Duka cita Nabi. Berasa orang panggil kata hari yang amat sedih dan juga duka cita Nabi apabila pemergian pak dara dia Abi Talib. Hak kita naknya di dalam kisah ni satu keratan ayat yang Allah Ta'ala menceritakan di dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, di pagi
yang mulia di dalam acara program pagi Ramadan kita kunci ataupun kita akhiri dengan satu kerati ayat di dalam surah Al-Qasas yang berkenaan dengan kisah Nabi SAW apabila dia duka cita pak dara dia Abi Talib tidak boleh orang panggil kata ke apa mengucap 2 kalimah syahadat sebelum daripada dia nak menghembus nafas yang terakhir meninggalkan dunia. Nabi duduk perah duduk duka cita. Allah Ta'ala kata, "Hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta." Ya Muhammad, sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah kepada mana-mana yang kamu kasih. Mana-mana ummah ataupun manusia yang kamu kasih. Walakinnallaha yahdi man yasha, sesungguhnya akulah Allah yang boleh memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan ini satu kerati ayat untuk nak menggemar kita selaku hamba dan juga untuk nak mengajar kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah contoh teladan Nabi sendiri tidak boleh nak memberi hidayah kepada pak dara dia kasih, apatah lagi kita orang tamada. Kita kadang-kadang kita kasih kepada mak kita, kepada ayah kita, kepada saing kita, kepada sanak saudara kita. Kita tengok dia belum lagi kembali ke jalan Allah, kita wayak gapo dia lawa. Kita bina dia, kita didik dia, kita bersaing dengan dia, kita beri makan dia, kadang-kadang dia tidak boleh nak bersama-sama dengan kita dalam kita duduk semaya. Kadang-kadang kita baca Quran dia tak boleh duduk sekali dengan kita. Kita wayak gitu dia wayak gini. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Kita manusia, umat Nabi SAW, kita berpegang teguh dengan jejak langkah Nabi SAW. Khususnya, saya akhiri dengan kisah dan juga ayat yang Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Qasas. Hidayah itu bukan datangnya daripada kita. Kita kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah kepada mana-mana hamba dan juga manusia yang dia kehendaki. Seperti juga dengan kisah Nabi SAW. Satu kisah merupakan gambaran kepada kita untuk kita lebih berhemah, bersemangat dalam kita nak menyeru manusia, dalam kita nak mendakwah manusia. Kadang-kadang kita masuk dalam bulan Ramadan pada tahun ni, kita tengok Allah saudara mara kita, saing kita, kadang-kadang pak dara kita, abang kita, adik kita belum lagi boleh bersama-sama kita baca Quran. Nak sedekah pun kadang-kadang kena kopi. Nak berzikir pun kadang-kadang tak ada masa. Macam-macam. Kadang-kadang kita nak ajak dia semaya pun dia tak duk sibuk dengan cara dia. Kena ingat kata hidayah. Allah Ta'ala sentiasa memberi kepada manusia yang dia kehendaki. Saya naknya, ud'uni astajib lakum. Satu kerati ayat yang Allah Ta'ala kata, kita mesti berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita meluahkan perasaan masalah yang kita ada, kita nak doa siapa mereka-mereka yang kita kasih supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka-mereka yang belum lagi kembali kepada Allah Ta'ala. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, pada pagi yang berbahagia ini maka sama-samalah kita mendalami dan juga mempelajari ajaran Allah Ta'ala melalui Quran dia dan juga sunnah Nabi SAW, disertai dengan kisah-kisah untuk menjadi gambaran kepada kita selaku umat manusia dan juga umat Nabi SAW, hamba bagi Allah. Maka kita minta ya Allah Ta'ala golongkan kita daripada golongan manusia yang dapat keampunan menjadi ahli syurga, ahli Quran, jauh daripada api neraka, dan juga di bulan puasa ni supaya kita tergolong dari golongan yang mendapat khairum min alfi syah. Kita buat amalan satu kali ataupun satu malam, Allah Ta'ala bui 1000 bulan kepada kita insya-Allah. Sekadar ni yang mana betul itu datang daripada ajaran Allah Ta'ala dan juga sunnah Nabi SAW, dan yang mana salah silap datangnya daripada kedhaifan saya sendiri dan juga daripada hawa nafsu saya. Kita minta kita dengar, kita mempelajari, kita ikuti kita patibak supaya kita mendapat buah thimar ad-dunya dan juga buah di hari kebangkitan di depan Allah Ta'ala insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.